وآله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا ولا حول ولا Sawah. Bismillah. Bawah atas. Iyakum. Kalau izah. Al-izah. Bawah. Tak sama cetak. Ini bawah. Bismillahirrahmanirrahim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العزة والكبرياء ردائي ومن نازعني فيهما عذبته. Rawahul Muslim. Meriwayatkan ini oleh Imam Muslim dalam Sahih. Artinya bermula izzah, artinya kemuliaan, kekerasan, kekuatan, banyak makna tu. Biasa kita pakai makna kemuliaan, izzah. Itu dipanggil pakaian aku. Bermula azimah dan kebesaran, azamah wala azamatu, ialah selendang aku. Wala azamatu ridai, rida tu selendang, dan juga perhiasanku. Maka barang siapa berbuat, buat ia. Barang siapa berebut, rebut ia. Situ apa? Situ apa? Berbuat. Tengok kitab yang tidur. Berbuat ke berebut? Silap dengan berbuat ni. Berebut, naza'ah tu munaza'ah, bukan berbuat. Tuan Guru Haji Ismail, tuan guru saya dulu, kau belajar kitab, jangan kita tipu kau kata. Tahu kita tipu kau kata. Kitab tu silap cetak, faham? Mesin cetak, bukannya ada akal dan kadang dicetak silap. Kalau Minhajul Abidin Hajawi lama tu lagi lah. Masa saya mengaji 2 kali potong dekat satu muka. Kali potong kat tu muka tu. Abang kata belajar tak ada guru bahaya. Sebab cetakan dia silap. Bila cetakan silap kita pening apa maksud? Rupa lagi. Ya. Sebab tu penduduk ilmu tu talaki. Bila talaki kita dapat sambutan guru ke guru, kita dapat asli. Pengarang asal nak macam mana? Kalau guru kita pakai semak library habis lah. Silap cetak je habis. Kita pun pening, rasa macam ni, rupa maksud tu pengarang lain. Tu. Ini salah ni, bukan salah pengarang, salah mesin cetak. Ya, bukan berbuat-buat. Munaza'ah tu makna apa? Berebut, berbantah. Tuhan yang pakai sifat kibra, kita pun nak rebut, nak pakai juga, tu maksudnya. Sifat tu sifat khas bagi Allah Ta'ala. Jadi paman nazani, naza'a yunazi'u munaza'ah, makna berebut. Ya, ni mana akan aku pihima pada keduanya. Mana kedua? Al-izza wal kibriya tu. Kalau nak rebut, jawab dia azabtuhu, nasaya aku akan azab akan dia. Dan satu riwayat lain, alqahu finnar pada ubali, aku lempar dalam neraka jahanam tu, dan semua aku tak akan hirau lagi. Siapa yang cuba pakai sifat membesarkan diri,
Ya, kita ni adalah hamba fakir, hina dengan Tuhan. Ya, tak layak bagi kita nak pakai sifat tu. Ya, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatul lil muttaqin. Demikian negeri akhirat, mana syurga tu kami jadikan akan dia bagi siapa tu? Lil ladzina la yuriduna uluwan, bagi mereka la yuridu. Arada yuridu mana apa? Kehendak. Irada tu mana kehendak. Mana dalam qalbi dia tidak ada kehendak sedikit pun. Uluwan, ketinggian. Kalau ada dalam qalbi kita ada sikit semangat, suka dikenal, suka terkenal, habis. Orang tu takkan berbau jalan makrifat dengan Tuhan. Takkan berbau untuk kata dapat. Berbau pun tidak. Sebab tu dia panggil apa? Najis maknawi. Najis kekotoran. Maka dalam kekotoran, dulu dalam kekotoran, mana mungkin seorang itu akan boleh melakukan ibadah. Ya, dia kotor kan, tiba dia semayang, badan dia ada najis, semayanglah di 10 rakaat ke 20 100 rakaat pun hukum dia tetap tidak sah, sebab dia menanggung akan najis. Itu najis zahir. Yang ni najis batin lagi berat. Sebab najis zahir tempat hidup orang boleh tengok. Najis batin manusia tak boleh tengok. Dia nampak elak taklah. Qalbi kita ni ada penyakit dalaman besar di wujud, sum'ah. Orang tak nampak ni bagus, rupa dalam ni berselaput dalam. Dia takkan terbuka pintu makrifat dengan Tuhan. Ya. Allah karim. Sifat ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nak buang dia macam mana? Wajib buang. Selain daripada pendedahan ilmu, ya, satu lagi dia kena top up, dia kena sayap yang kedua. Apa dia? Iaitu syu'urul qalbi ma'allah. Keperasanan qalbi dengan Tuhan kena ada. Apa yang kita nak perasan dengan Tuhan? Keterikatan makhluk dengan dia. Setiap saat semua makhluk, termasuklah kita yang kerdil ni, terikat dengan dia. Ya, wujud kita terikat dengan dia. Padam kita besok pun terikat dengan dia. Tarik, ya, tarik akhir, tarik mati kita pun kita tak tahu. Itu menunjukkan fakir dan lemahnya kita. Kita sendiri pun tak boleh handle diri kita. Ya. Darah, kata satu ulama, darah yang mengalir dan jasad kamu tu, kamu ada ambil bahagian ke? Kita tolong ejar sikit dia pergi laju. Boleh? Tak boleh. Dan kita kerat kuku kita tumbuh pun kita tak ada masuk campur. Rambut kita cukur, rambut ya dia tumbuh, ada kita masuk campur. Langsung kita lemah, fakir ni kita mana. Ya, semua dia yang urus. Ya. Sebab tu Sayyidina Ali kata, asal kamu daripada apa? Ma'in dafiq, ma'in mahin, air yang terpancar, air yang hina. Air benih tu, air mani tu. Dan kalau orang genjis kat kita, macam melompat tadi, melompat, wih, jijik, itulah asal kamu. Kamu nak besar lagi apa? Sekarang yang kamu berjalan kulu kili dalam perut kamu tu apa? Najis. Kamu kalau kita macam bandaran kita macam lori bandaran, pergi balik penuh perut najis. Dan bila kamu mati, bangkai kamu lebih busuk daripada bangkai binatang. Kalau ayam itik boleh tanam 1-2 kaki je, manusia boleh tanam 2 kaki 3 kaki. Mau satu kampung tukar hidung. Dia meletup ke habis kan. 6 kaki satu pengunjungan kena talam. Dah apa yang kau nak besarkan. Tiba-tiba kamu mati, kamu tersumbat dalam neraka, kamu lebih hina daripada anjing dan babi. Itu dalam kitab cakap, bukan saya cakap. Kamu dikata lebih hina daripada qad wal hanazin, daripada hinzir mana. Sebab apa? 2 binatang tu tak masuk neraka dan bahkan ada di antara dia seekor yang masuk ke syurga, kitmir kan, dalam Ashabul Kahfi. Seekor anjing yang menemankan 7 pemuda, dia di benar syurga. Anjing tak berakal, masuk syurga. Kamu ada akal, ada Nabi, ada Rasul, terjun neraka, apa yang kamu nak besari? Maksudnya ya, sebab tidak ada sebab kita nak rasa kita hebat dan nak pandang orang lain hina, tak ada sebab.
Sebab kita sendiri tak ada tahu keputusan akhir kita. Kalau kita tak tahu keputusan akhir kita ke syurga atau sebaliknya, ya, maka tidak ada sebab kita nak membesarkan diri. Bahkan orang yang dah mengetahui dari murid Rasul dia adalah ahli syurga, dia merendahkan diri. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dijanjikan dia dukhulunal jannah, ya, setengah daripada apa? Orang yang masuk syurga, al-mubasyirin bil jannah hayatan, orang yang dijamin syurga hidup lagi oleh bangsa Islam. Tapi apa ucapan Sayyidina Abu Bakar? Dalam ucapan pertama sulung. Ucapan sulung ni menggalas jawatan khalifah, menggantikan Rasulullah SAW. Al-Khalifatul Ula, kita sambut kan maksud terawih. Al-Khalifatul Ula, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa kata dia? Ya ayyuhan nas inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum fa in ata'tumullah fa'inuni wa in asaituhu faqawwimuni ma tarakal qalmul jihad illa daraballahu bizil. Wahai manusia sekalian, kamu dah melantik aku menjadi khalifah. Walastu bi khairikum, bukanlah aku orang yang terbaik di kalangan kamu. Tengok tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dia kata, bukan aku orang yang terbaik di kalangan kamu. Sekiranya aku taat akan Allah, maka pakat-pakat bantulah aku. Kalau aku melanggar perintah Tuhan, pakat-pakat betulkanlah aku. Boleh tuan-tuan pimpin agak ini. Tidak meninggalkan jihad, melainkan hamba itu akan dihina oleh Allah dunia dan akhirat. Kalau Sayyidina Umar pula lagi dahsyat juga. Bila dia kata begitu, bangun seorang Arabi, dia angkat pedang dia tuan-tuan ni. Dia tunjuk pedang di depan Sayyidina Umar. Ya Umar, kalau kau menyeleweng dari jalan Allah, aku akan luruskan engkau dengan pedang aku ini. Main dan Ya Umar kata apa? Alhamdulillah masih ada orang yang sanggup membetulkan Umar dengan pedang ni. Kalau kita sekarang macam ini mengganggu ketenteraman negara, sumat ISA dalam maut dan ya, dia pegang pedang tunjuk dia sumbat dalam jawab dia. Sayyidina Umar, orang yang mana dia berjalan syaitan tahu ni, syaitan dia khaf, syaitan gerun ni nak Umar ni. Dia berjalan dorong dia, syaitan tak lalu. Kita kau jalan, syaitan kejar belakang, depan bintang macam-macam. Ya, atau hebat tak hebat Sayyidina Umar, dia kata apa? Alhamdulillah masih ada orang yang sudi membetulkan Umar dengan pedangnya. Itu apa tuan-tuan? Tawadhu'an, kena tawadhu'. Lawan tawadhu' apa? Takabburan, takabur. Ini bincang ni, takabur. Sifat yang paling keji ialah takabur. Izzah, kemuliaan itu milik Tuhan, dia nak pergi ambil. Satu tak dapat, satu dia kena apa? Murka daripada Allah. Kalau bahasa Arab panggil la'anat daripada Allah wa na'yazabillah. Dihumban ke neraka, pala ubali, langsung aku tidak hirau. Itu satu abid tuan-tuan, ni cerita masyhur kan. Seorang abid ahli ibadat dengan khaliq. Khaliq ni orang buat maksiat, ya. Jadi bila ahli ibadat ni berjalan, karamat awalnya awan payung di padang pasir tadi, awan payung. Khaliq ni yang buat maksiat ni, macam-macam jenis maksiat dia buat. Maksiat orang, maksiat ini, jantan, macam-macam jenis maksiat dia buat. Siapa tak kenal dia. Akhirnya Allah Ta'ala cempak di kalbi dia perasaan insaf. Bila dia nak bertobat je, dia pergi jumpa abid. Dia dekat ahli ibadat ni, ahli ibadat kata, kau tu. Kalau kita kata apa? Motor. Dia hambat itu bermakna apa? Dalam kalbi dia ada ucapan atau makna kalam iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada engkau. Kalau kita pandang orang ada perasaan itu, kita dengan iblis sama gitu. Banyak kan ada kan? Kita pandang orang macam ish dia apa makna? Aku lebih baik daripada engkau. Itu banyak ni. Ini yang menghijab kita dengan Tuhan. Kita tak perasan. Kita rasa aku baik, kita rasa kita baik je, sama perangai iblis. Orang yang baik sebenar di sisi Allah, dia tidak pernah memandang diri dia baik. Bahkan dia memandang diri dia berkubang dengan maksiat dan dosa. Satu wali besar
Ya Rab, dosa aku lebih banyak daripada pasir yang melata di bumi. Kalau pasir yang melata di pantai Siring pun tuan-tuan kita tak boleh nak ukur kan? Tuan-tuan pergi sana, pergi ambil pasir dekat pantai Siring tu satu baldi, suruh orang kira dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tak habis lagi kan? Nak kira satu kan, sampai terbenam matahari tak habis. Bayangkan kalau satu dunia punya banyak, siapa rasa tu? Aulia, kekasih Allah yang suci hati dia. Jadi orang yang memandang dirinya kurang, dirinya banyak dosa, orang itu adalah harganya mahal di sisi Allah. Tapi kalau kita pandang aku ni ada dosa, itu besar Fir'aun kan. Dia merasa aku ni ada dosa. Bila dia rasa tak ada dosa, dia pusing. Kan dia pandang dosa. Ni orang ni tak betul. Ni orang ni dosa. Orang ni tak, dia tunjuk ke orang. Yang dia sendiri tak perasan. Lagi tak tersingkap hijab kita dengan Allah Ta'ala. Lagi kita tak keluar daripada alam mulki ke alamil malakut wal jabarut. Itu sahaja cerita. Memang berkarat lagi kita. Kita kalau bersih dia daripada alam mulki ni, ta'aluk khalqiyah, confirm tuan buka terus. Dia layak berjumpa dengan Araishillah. Tahu Araish? Ni kitab apa nama tuan? Kata Syah tu kitab lagi apa? Tajul Arus Araish. Mana pengantin-pengantin Allah. Selagi kita tak berjumpa dengan pengantin-pengantin Allah, bermakna kita belum layak kotor lagi. Raja sehari, satu hari ya, 2 hari tak ada dah kan. Kita nak bersalam dengan dia kenapa kan? Dulu kan orang Melayu kita ni ada gotong royong kan, dia tak ada buffet kan. Ada yang sebagian duduk dia bagian membasuh pinggan mangkuk kan, dia sental berpeluh-peluh tu. Saya nak pergi salam dengan pengantin kejap lah, agak orang bagi kan. Orang tak bagi, pergi mandi dulu je ni. Orang ni angin-angin pergi salam pengantin. Mana tak layak dia nak salam pengantin dalam keadaan dia hapak, baru lagi mandi dulu, baru layak. Kalau pengantin raja sehari tu pun macam tu, Araishillah, aulia Allah lagi kan. Kena bersih kan luar dalam. Dan di antara kotor bawah kufur ialah ni dia, merasa besar diri kan. Merasa besar diri dengan ibadat dia dan sebagainya. Tu Khalid tadi dengan Abid. Bila Abid ahli ibadat tu rasa dia besar dengan ibadat, aku banyak ibadat. Orang tidur aku bangun. Orang tak puasa aku puasa, aku zikir banyak, aku zikir sampai putus tali tasbih. Bila dia dekat dia kata begitu, di hati dia jalau je, terus Allah Ta'ala tunjuk. Saat itu juga awan tadi pergi payung orang ahli maksiat yang nak bertobat tadi. Dan Khalid tu akhirnya sesat dalam jalan Tuhan. Bahaya kan? Waktu nak hikam kata maksiatun aurasat zullan khairun minat ta'ah aurasat istikbar. Maksiat yang mewarisi di ujung tu rasa sedar diri dengan Tuhan lebih baik daripada orang yang taat tapi di hujung ada sifat membesarkan diri. Dia buat taat, lepas tu dia rasa dia hebat. Yang tadi buat maksiat, lepas maksiat dia rasa aku ni sehina-hina makhluk. Dalam dunia ni akulah paling hina. Itu mahal kan tu. Dia rasa begitu je, Tuhan ampun dah dosa dia. Itu merendahkan diri. Baik. Sekarang kita dah tahu penyakit besar wajib nak berubat. Sekarang apa obat yang kita nak telan dan obat apakah yang kita nak telan yang boleh menghilangkan penyakit tersebut? Ulama kata apa? Penyakit dalam jiwa ni lebih kurang 800 tuan. Kekotoran yang melongkang kotornya di dalam kalbi insan. Yang sebab dia payah nak perasan kebesaran Tuhan. Dia nampak makhluk tak habis-habis. Maka ulama detailkan ada 10 yang besar. Dan keseluruhan dia tidak akan terhilang kecuali dengan satu sifat besar. Pamada man abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsihi al-laima khurujan kulliyan. Selama mana insan manusia itu tidak dibukakan, siapa buka? Allah. Selama Tuhan tak bukakan kalbi dia apa? Perasaan apa? Pamada man abdu lam yushahid, makamil musyahadah yang disebut dalam hadis sahih anta udallah ka'annaka syatara.
Bawa di sikit, fa illam takun tara fa innahu yara, itu maka murakabah. Bawa lagi muhasabah. Dia kena ada muhasabah, baru naik murakabah, boleh pergi musyahadah. Selama dia tidak musyahadah lagi, ya, akan ta'ala la yumkinu, tak mungkin ayyakhruja min awsafin nafsi al-daimah, tak mungkin dia boleh keluar daripada segala sifat-sifat nafsu yang kotor, yang keji, yang melekat dalam kalbi dia. Sebab bila dia tajalli saja azamatillah, Sayyidi Ahmad Ibn Idris sebut dalam wirid sahur, subhanallahil azim la yasbutu litajalli azamatihi syai'un, tidak akan sabit dalam pentajalian kebesaran Tuhan yang sebenar suatu pun. Apa maksud dia? Mana bila Tuhan tajalli je ni, dia besar dia, azamah dia top, dia tajalli dalam kalbi insan, satu benda pun tak akan nampak lagi dah, lenyap habis, pum. Ini syarat makamul fana dia. Mana antablu azamatillah, terserlah dalam kalbi dia, bukan dalam jasad, dalam kalbi yang kita nak ni, roh sit dalam tu. Terserlah kebesaran Tuhan, maka lenyap yang lain. Saya selalu buat misal, tuan-tuan pergi dalam hutan, bismillah, cari pokok nibung, kan? Jumpa sebatang nibung tunggal. Mahal tak nibung tunggal kan? Mahal tak nibung tunggal? Kalau jual tongkat nibung tunggal, banyak orang beli. Ya, nibung tunggal banyak khasiat. Nibung tunggal, kita ambil dua nibung kan, kalau cocok kat badan sakit tak? Sakit, ya. Dia tengah pusing-pusing nak tebang pokok nibung kan, dia segegah gimau macam, oh, gimau datang, dia empuk gimau, dia panjat pokok nibung kan. Sampai kata dia panjat pokok nibung, hilang segala rasa kebisaan nibung, hilang. Dengan sebab apa? Tajalli kebesaran harimau. Dia gerun dengan harimau tu, tak perasan dia panjat pokok nibung berkata tu, cacat atas. Selagi rasa tu ada, rasa sakit tak ada. Bila harimau tu lagi, dia turun dia, baru dia mengeram, aduh bisa, baru dia rasa. Itu tajalli pokok nibung. Cantik pula Nabi Yusuf, bukan? Cerita yang masyhur, bila Zulaiha diperli oleh isteri wizara, pemimpin pembesar menteri Mesir semua kan, apa dengan budak Yusuf kau gila? Tak apa, dia kata satu hari dia test kawan tu, dia bagi apa, buat satu majlis, bagi seorang sebilah pisah, bagi buah lema, suruh kupas. Dia tengah kupas, lintaskan Nabi Yusuf, habis tuan-tuan, cair semua. Maha illa malkali, ini malaikat ni, dia tori habis tangan kan. Dalam tafsir kata ada yang putus tangan, ada tafsir tengah kata ada yang pengsan pada dia. Dia tengok jamalul Yusuf, kecantikan Yusuf alaihissalam menyebabkan terangkat keperasanan sakit pada jari dia. Macam mana tuan-tuan nak ceritakan jamalullah? Bila ditajali jamalullah, azamatillah, confirm hilang. Confirm hilang pandangan makhluk. Dia tengok makhluk ni macam tengok tunggul dia. Imanu mar la yakunu mutakammilah hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang tak akan sempurna sehingga dia tengok orang macam unta tak ada apa kan. Ya, hasta yastawi indahu al-ghina wal faqr. Sehingga pada dia sama je, kaya miskin serupa je. Kita kalau kawan orang kaya apa rasa tuan? Selesa sikit kan. Kalau kawan miskin macam tengok miskin malah tengok aje. Atau perangai hati kotor panggil. Ya, hati kita berkeladak betul. Bagi arif billah, kau kaya kau miskin serupa tak ada benda. Kau makhluk Tuhan. Ya, yang miskin pun khalqun min khalaikillah, yang kaya pun khalqun min khalaikillah. Dua-dua ni makhluk ni apa? Dia dal menunjuk pada madlul. Apa madlul? Huwallahu ta'ala. Dia pandang orang kaya, dia nampak kebesaran Tuhan. Dia pandang orang miskin pun dia nampak kebesaran Tuhan. Hati dia tidak tersangkut dengan sifat-sifat duniawiyah. Tak sangkut kan? Sebab apa? Hati dia telah mi'raj ke hadrat ma'rifat Allah, dipanggil alam. Istilah sufi dipanggil alamil malakut wal jabarut wal lahut. Itu istilah dia. Ya, dia naik. Selama tak taraki lagi, kalbi kita akan berpusing sini. Batu Rabi'atu Adawiyah kata, hatta yastawiya indahu az-zahab wal hajar. Sehingga sama bagi dia batu dengan emas.
1 kilo batu dengan 1 kilo emas. Ya, kalau dia pandang berbeza, bermakna dia bukan ahli irfan. Kalau dia pandang hatta yastawiyah sama, okey, tu ahli irfan. Boleh tuan-tuan? Saya tak apa, mah batu super tapi ambil emas. 1 kilo ni 80,000 tak lari tu. Dia nampak kedai emas tu, mula nampak ni boleh ambil kereta sebiji ni. Alang kepala macam-macam nampak dunia kan. Ya, tu dia. Nak test kita tengok situ lah. Kita tengok pada dunia menangkap dalam. Kalau menangkap lagi bermakna kalbi tetap bersih, maka mana-mana macam mana nur makrifat nak masuk. Bila nur makrifat tak masuk, kita buat ibadat pun pusing-pusing dan tetap jejak. Satu sudut kita syukur sebab Tuhan dah pilih kita ibadat, tapi satu lagi kualiti. Kita nak sembah ke Tuhan mesti yang terbaik. Ya, kalau tak baik nanti kena tempelak, ya, kena tempelak nanti. Kotoran amal tuan-tuan kita ditapis 7 langit kan. Seorang gubernur Nabi, ya, yang kalam dia cukup masyhur. Apa dia kata? La tuzhirul farah. Ini gubernur yang Nabi hantar ke Yaman, bukan gubernur negeri Melaka kan, gubernur ke Yaman kan. Apa dia kata? La tuzhirul farah hatta tujawizus sirat. Kamu jangan melahirkan seronok sangat di dunia ni selagi kamu belum menyeberangi sirat yang dibawanya julangan api neraka. Kalau kamu dah lepas, kaki kamu dah pijak ke syurga atau apa, tu kalau nak joget nak melenting apa pun tak ada. Sana bukan yaumul taklif, bukan hari taklif syar'i tak. Sana tempat nikmat betul. Sekarang nanti dulu, tahan sebentar, sekejap, jaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atau maknanya. Jadi Sayyidina Muaz ni, gubernur Nabi ni, dia nak riwayatkan satu hadis, hampir dia tak berhenti menangis. Hadis cukup panjang. Ya telah malaikat hafazah kan. Sekarang giliran malaikat tengah tukar tadi ni. Ship dia yang jaga malam daripada asar sampai tadi subuh tu dia naik ni. Sekarang yang menjaga malaikat awal ni pada subuh ni sampai asar kan. Dia naik. Itu dalam hadis sebut ya ta'aqabu fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar, bersilih ganti. Itu malaikat malam dan siang. Ya, sebab tu wirid-wirid setengah ulama nak sufi dia letak lepas subuh, lepas asar, waktu sahur, waktu cantik. Sebab bila dia naik, Allah Ta'ala akan tanya, apa engkau tinggalkan, apa keadaan hamba ketiga engkau tinggalkan? Hamba aku tu kau tinggalkan, kau naik, dia buat apa? Waktu subuh dia sedang zikir, dia sedang berwirid, dia sedang kuliah, buat ibadat, amal baca Quran. Alhamdulillah. Kalau dia kata kau tinggal dia apa? Dia tengah membongkang, berat dia. Yang pukul 7 pukul 8 tak bangun lagi. Bermakna apa? Murka Tuhan. Tuhan tanya bukan Tuhan tak tahu, sengaja nak tahu je mana kedudukan. Baik. Jadi bila naik amal dan malaikat hafazah bawa amal banyak, tak naik langit pertama ada kekotoran pada hari itu. Apa kekotoran dia? Al-ghibah, mengumpat, tendang balik. Idribu hazal amal wajah sahibi. Ambil amal dia kata, pukulkan balik muka tuannya. Bermakna kalau kita ibadat berpuluh-puluh tahun, hari-hari kita mengumpat, tiap-tiap hari amal kita semua diricek. Kita ingat ada besok akhirat kosong. Naik langit kedua pula, hari lain lepas, tak ada mengumpat. Sangkut yang kedua pula, amal dia apa? Lid dunia, kena dunia bukan kena Allah. Hari ketiga ada bentan, iaitulah ujub. Yang langit keempat ialah apa? Takabur ni dia kita bincang. Ada besar dia. Kerana kalau sifat tak buang, sepanjang hari ada, sepanjang hari lah langit kita lepas langit ketiga, langit keempat tak terlepas. Sebab sifat tu semua kotor, tak layak naik ke atas, tendang balik. Pum. Besok hari lepas, 5 lepas. Naik yang ke-6 pula, ada hasad pula atas 5. Habis. Langit ke-6 tidak ada sifat belas kasihan pada makhluk. Habis tolak. Langit ke-7 riak ujung atas sekali. Dan naik satu lepas. Ujung ada riak lah, boom, tendang balik. Bayangkan. Takut-takut berpuluh tahun tak lepas-lepas ke atas. Ini kita takut. Sebab bila kita lepas 2 pintu baru selamat. Kita nak 2 pintu. Satu babul amal, buat amal. Ini banyak orang boleh buat walaupun susah. Kita mengaku susah nak buat amal, bukan senang. Tapi ada lagi benda besar. Satu lagi babul qabul, pintu penerimaan. Dan amal tidak akan diterima bila dia ada kekotoran. Ya, tadi apa? Mengumpat kotor tak? Kotor. Buat untuk dunia kotor tak? Hasad, dengki, ujub, takabur, semua tu kotor.
tak layak nak diangkat ke atas. Itulah yang kita bimbang sekarang dibincang apa? Al-izzah wal kibriya, membesarkan diri ni adalah sifat dia. Jangan ambil kalau kita nak pakai je habis. Kita kena tengok orang, kalau orang tua daripada kita kena rasa dia lebih baik dari aku. Sebab dia tua, mungkin amal dia lebih banyak dari aku. Kena panjang macam tu. Ya. Kalau tengok orang maknanya budak-budak kecil nakal tu. Ada satu orang tu kan, dia kalau nak pergi gaya rumah orang kan, orang kuncikan pintu. Sebab dia kalau gaya, dia bawa dengan anak dia satu band penuh belah orang. Nah, orang buka je pintu, anak dia pun naik, pum, dia langgar terbalik-terbalik pasu orang. Ya, mak dia pula lemah lembut, jangan buah. Anak orang rumah ada ketak gigi. Ni jenis anak tak penakut. Ya. Mak dia orang dulu atuk nenek moyang kita bijak tentang ni. Dia mendidik anak cucu dia dengan ekor mata je. Dia jeling macam ni, budak dah takut. Kalau budak sekarang macam dia jeling dia sawan apa dia? Ada apa pak? Bapak dia sawan boleh. Anak kurang ajar. Orang dulu bapak dia berdeheng. Pecut tentang. Sebab dia ada haibah. Ya. Kan kita dah racun pemikiran anak kita dengan sekular macam-macam, dia pun tak takut, hormat, tak ada apa gitu. Orang dulu dia berdeheng macam budak tak berani tentang dia jeling aja. Budak tak berani. Jadi nak ceritakan apa tadi? Bila tahu macam tu, orang betul-betul tak berani masuk tuan. Allah Karim. Jadi ceritakan apa tadi? Budak. Budak tu nakal kan? Dia pergi muawan, dia sepak, dia paku terbalik. Budak tu nakal macam mana pun, kalau dia mati, dia ada syurga kan? Sebab dia belum ada taklid syarak, dia tak ada dosa pahala. Senakal budak tu nak banding dengan kita, banding dengan anak dah, dia lagi baik. Dia mati tak ada hisap. Kita mati, belum tahu, tak takut tak lepas. Ya. Dan betul juga kalau kita tengok budak-budak yang nakal-nakal tu, dia nakal sebab dia tak dapat cahaya ilmu. Tiba-tiba kita nakal, cahaya ilmu dah ada. Ya, alhamdulillah rajin belajar, tapi tak berubah juga. Dia lagi baik dari sudut itu. Bukan mana maksiat dia buat terbaik, keadaan dia tu. Dia buat tentulah dia dengan keadaan dia jahil. Kita pula dah dia tahu kita buat tak baik. Jadi maksud dia apa? Maksud dia jangan kita buka sikit ruang pun memandang kehaibatan diri kita. Jangan. Tawaduk, man tawadu'ah rafa'ullah. Siapa tawaduk, Tuhan akan martabat dia. Wa man takabbara, siapa takabur, maka Tuhan akan dihinakan dia. Ya. Arwah tuan guru kita Ustaz Rauf. Ustaz Rauf kenal dia mengajar sini kan. Satu kuliah dia masa kita ikut, dia kata, kau nak kenal orang takabur, dia suka kentut dengan hidung ni. Tahu kentut hidung? Bila orang cerita orang ni, ni hebat. Tu kentut hidung. Dia kan orang tu mana apa? Aku lagi hebat pada dia. Itu maksud dia. Dia itu ada makna. Dia mengajar, tuan guru. Tiba-tiba ada orang report, tuan guru sana mengajar lagi sedap betul lah. Dia pun je. Dia mengajar berapa hari. Ya, itu sifat takabur. Sepatutnya bila kita dengar ada orang nak mengajar ramai, alhamdulillah, banyak orang membantu agama. Allah patut begitu. Ya, tapi oleh kerana dia tu dalam dia rosak, dia bawa orang kat dia. Orang betul bawa Allah pergi kepada Allah, bukan bawa kat diri dia. Bila bawa orang kat diri dia tu jadinya. Bila orang kata orang puji orang lain dia, tu budak lagi tu. Aku makan garam dulu itu. Dulu anak kita yang makan garam dulu, kambing tu itu marah dia. Ya, atas sifat takabur kena buang. Kalau tidak nur tak masuk kan. Ya, nur zikir apa kita buat kita tak masuk dalam. Tak masuk kalbi rosid, maka dia masih gelap ini. Sebab tu kita pandang orang tadi dengan pandang rahmat. Ya. Tu saya suka teringat satu cerita menarik daripada Syekh Rahimuddin. Ya. Diceritakan seorang murid ni punya adab dengan guru. Guru dia terjatuh hati dengan seorang perempuan. Perempuan tu pula perempuan kafir. Akhirnya guru dia ni murtad. Wal a'yadzabillah. Gila ke perempuan tu sampai murtad. Anak murid ni sayang ke guru, dia pergi follow guru dia. Dia cari jalan, sampai akhir dia boleh keluar balik. Guru dia tu masuk Islam balik. Dan dia terus berguru dengan guru dia. Dahsyat. Ini adab tinggi dia.
Kita guru bersikit je, pum, kita tembak je, pum pum pum, guru pistol air tembak. Ya, sebab tu Imam Syafi'i minta, ya Rab, kau tutuplah kesalahan guruku daripada aku. Ya, kau tutup kesalahan guruku daripada aku. Guru mana yang tak ada dosa? Wali mana yang tak ada dosa? Dan wali ada silap. Yang tak berdosa Nabi darah. So, kalau tuan-tuan boleh tunjukkan saya lah satu guru tak ada dosa, tunjuk, nak tengok. Saya nak cermin muka dia, kita suruh dia. Tak ada, tuan-tuan. Sealim mana orang pun, sehebat mana orang pun, setinggi mana darajat dia sekalipun, wali macam sekalipun, selain daripada Nabi dan Rasul, dia tetap ada dosa. Cuma dosa dia tak sama kita. Ya, dosa dia kadang-kadang dia duduk peringkat mahfuz. Tahu mahfuz? Bukan mahfuz Umar tu lain. Ini mahfuz. Ya. Contoh sahabat. Satu orang sahabat, dia berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, binasalah hamba, ya Rasulullah, binasa hamba. Rasulullah kata, apa yang kau lakukan? Dia pun cerita sekian. Rupanya dia dah pegang perempuan, tuan-tuan. Dia nak cium perempuan tu. Akhirnya Rasulullah kata, kau dah sembahyang berjemaah? Dah ya Rasulullah, dah, dosa kau telah diampunkan. Bermakna apa? Dosa orang yang sedemikian dipanggil dosa yang tak lekat, bukan dosa yang tetap. Dia terkena, dia cepat bersih. Dia jangan memang itu amalan tetap atau lain. Ya, dia terkena tu biasa. Kita berjalan-jalan terkena, duri sikit terkena apa, buanglah benda tu. Ya, sebab kita bukan tak ada maksum. Ya, yang memegang hukum Rasul itu memang tuan kawan. Sebab dia bagi mandat kat dia, wa ma atakum ar-rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu. Apa saja Rasul bawa kamu kena pakai, apa Rasul tinggal kamu kena tinggal. Bermakna kita kena buat apa yang Rasul buat. Bermakna Rasul buat kena ikut. Kalau Rasul buat maksiat, kita kena buat maksiat. Sebab tu Rasul ikut Rasul. Sebab tu Rasul dikawal rapi oleh dan sebab dia pemegang segala hukum. Adapun kita tak sampai tahap tu. Ya, kita tak sampai peringkat memegang hukum, kita orang bawah. Jadi maknanya tersilap itu biasa. Yang kita bimbang, takut-takut orang yang kita cop dia ni, oh tak elok, dia dah bertobat, dah cantik dah makam naik katuan, kita duk label dia lagi, oh ni bahaya. Dan dalam hadis kalau orang label begitu, orang tu akan mati dengan dosa yang dituduh ke orang. Tuan balik kat dia. Kalau Allah Ta'ala ada sifat pengampun, pengasih, penyayang, dan Rasul sebut dalam hadis, at-taib minaz zam kama la zambala, orang yang bertobat dari dosa, solat tak ada dosa, Tuhan ampun dosa. Kita berladuk simpan dosa orang apa penjadah ni. Ya, dia tidak ada perasaan rafah, dia kena ada perasaan. Kita tengok orang buat dosa, kena ada perasaan lemah lembut. Ya, sekurang-kurang kita macam mana aku nak tarik dia ni supaya dia jadi orang yang baik. Imam Ghazali sebut dalam Ihya, engkau lihat orang kafir je, dalam hati kamu kena minta, ya Allah, kau bukakanlah hati dia supaya dia masuk Islam. Jadi kita lihat orang kafir, dapat pahala. Ini dia lihat dia orang kafir, ni neraka mana dia masuk besok ni. Wah, macam neraka apa dia punya pula. Ini sifat kotor. Ya, itu kita kena ada. Kalau kita pandang dia orang punya sap kotor dia, itu ada bintik hitam di kalbi kita, apa? Bintik takabur. Seolah-olah kita lebih baik. Jangan pandang kan, kita kena rasa kita lebih hina. Syekh Bahauddin, Imam Tarekat Naqsyabandiyah, dia kata kalau kamu pandang diri kamu dengan anjing tu, kamu kata kau lebih baik anjing, kau jauh dengan Tuhan. Dengan anjing kita rasa anjing lebih baik daripada aku. Maksudnya apa? Anjing tak masuk dalam neraka. Kalau aku masuk neraka, aku lebih hina dari dia. Itu satu orang wali, tuan ni. Satu orang wali. Allah nak ajar dengan seekor anjing. Ya, dia jalan, kemudian ada tai anjing sejemput. Dia pun angkatlah jubah dia kan, dia elak. Anjing ada kat situ, anjing sound dia, dan anjing sound dia. Dah tai aku sejemput bukan main kau elak. Dalam kalbi kau lebih teruk daripada tai aku tu. Melaung wali. Maksudnya apa? Dia suruh kita sentiasa memandang kekurangan diri. Siapa memandang kekurangan diri, insya-Allah dia cepat terbuka. Ya, kalau kita pandang je orang punya, kita pandang kita hebat, dia habis kan. Dia merasa dia hebat padahal tidak ada nilaian di sisi tak nak terjaga dia. Sebab sahabat semua darab dia mahfuz, maknanya dosa dia tak lekat lama sebab dia ada sifat tawaduk, sentiasa merendahkan. Tak, saya Abu Bakar punya hebat kan. Aku bukan orang terhebat di kalangan kamu. Kalau aku tak betul, tolong betulkan. Ya, kalau aku dah betul, tolong bantu. Itu habis. Dan bermula izzah itu.
Yang mana kekerasan, kemuliaan, kuat itu pakaian aku, bermula azimah itu kebesaranku, sedang aku itu selendang aku. Maka barang siapa berebut-rebut, ia akan daku. Dia pun sibuk nak pakai macam aku punya sifat, nasaya aku seksa akan di. Hadis riwayat Muslim, ya sahih. Dan setengah daripadanya ar-riya, artinya memperlihatkan kebajikan itu kepada orang. Ini akan dibincang belakang. Dan ini penyakit yang sangat ditakuti oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi kata, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku gerun kena kepada umatku ialah syirik yang kecil, ialah ar-riya. Kalau Nabi gerun, maka betapa kita tidak gerun. Ya, tu sikap Nabi sangat kasih pada umat. Dia takut umat dia kena penyakit ni. Kalau kena je habis. Dan langit ketujuh tu dah naik pum tendang balik. Wal'ayazabillah. Kemudian summa qal wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa maghfirna ya Allah. Fa inna khaira kullahu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Karim.